Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih Anda bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, satu lagi rahasia didedahkan oleh SPRM berkaitan siapa Datuk Roy yang dicari-cari selama ini dikaitkan dengan siasatan kes Jana Wibawa. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, tolong tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Hari ini, SPRM akhirnya mendedahkan identiti sebenar Datuk Roy. Muhammad Husin Muhammad Nasir atau Datuk Roy didakwa menjadi perancang utama kes rasuah program Jana Wibawa. SPRM atau Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sedang mengesan seorang lelaki, Muhammad Husin Muhammad Nasir atau digelar sebagai Datuk Roy, bagi membantu siasatan agensi anti rasuah itu. SPRM dalam kenyataan berkata lelaki berusia 54 tahun itu beralamat terakhir di RRM Semambu, Kuantan, Pahang. Mereka yang mengenali atau mempunyai maklumat lelaki itu diminta menghubungi pegawai penyiasat Muhammad Ashraf Mustafa di talian yang tertera. Semalam FMT melaporkan seorang lelaki berusia 50-an yang dikenali sebagai Datuk Roy dicari oleh SPRM kerana didakwa menjadi perancang utama kes rasuah yang berkaitan dengan siasatan badan anti rasuah ke atas program Jana Wibawa. Difahamkan lelaki itu pernah dipenjarakan kerana kesalahan rasuah sebelum ini. Program Jana Wibawa diperkenalkan pada November 2020 oleh Kerajaan Muhyiddin Yassin sebagai inisiatif rancangan COVID-19 untuk membantu kontraktor Bumi Putra. Ia menjadi kontroversi selepas Perdana Menteri Anwar Ibrahim mendedahkan kos yang terlibat dalam projek. Beberapa projek diberikan adalah terlalu tinggi dan beberapa juga tidak melalui proses tender. Muhyiddin didakwa atas tuduhan salah guna kuasa dan pengubahan wang haram. Bulan lalu, dua lagi ahli bersatu didakwa menerima rasuah berhubung Jana Wibawa. Mereka ialah ahli Parlimen Tasik Gelugur Wan Saiful Wan Jan dan Timbalan Ketua Bersatu Segambut Adam Radlan Adam Muhammad. Saudara-saudara sekalian, mengimbau perkara-perkara seperti ini apabila orang-orang tertentu perancang utama untuk kes-kes besar seperti ini dicari SPRM, akhirnya kita mengingat kesamaan dengan kes 1MDB yang mana perancang utamanya yaitu Jolo sehingga ke hari ini masih belum ditangkap, masih belum berjaya ditangkap dan masih di dalam pelarian. Menjadi persoalan kita malam ini ialah adakah Datuk Roy ini juga akan menjadi seperti Jolo yang juga menjadi pelarian? Semoga akhirnya SPRM akan dapat menangkap Datuk Roy ini. Jangan sampai Datuk Roy ini pula akan terlepas dan akan menjadi pelarian di negara lain. Sedangkan lain pula yang dipenjarakan. Lihat saja kepada Najib Tun Razak. Yang berlaku ialah Najib dipenjarakan manakala Jolo masih bebas dan entah di mana belum berjaya ditangkap lagi. Sehingga kan menimbulkan polemik, menimbulkan ketidakpuasan hati para pemerhati politik dan pengikut-pengikut politik Malaysia. Sehingga menimbulkan rasa tidak puas hati kerana Jolo masih belum lagi berjaya dihadapkan ke muka pengadilan. Diharapkan apabila SPRM telah mendedahkan identiti sebenar Datuk Roy ini, maka satu tangkapan besar akan berlaku. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Selepas anak Zahid kalah di dalam pemilihan UMNO baru-baru ini di Bagan, beliau kini mengatakan bahawa ada pelanggaran etika yang berlaku dan telah mengambil keputusan membuat laporan kepada pihak yang berkaitan. Selepas gagal memenangi kerusi Ketua Wanita UMNO Bagan Datuk, Nurul Hidayah Ahmad Zahid mendakwa wujud pelanggaran etika ketika proses pemilihan yang berlangsung semalam.
Dia mendakwa pelanggaran etika itu membabitkan perkara 4, Tata Etika Pemilihan UMNO 2023 berkaitan pengaruh tidak wajar. WhatsApp pada malam pemilihan 10 Mac daripada seorang yang telah dikenal pasti memanipulasi, tipu hela, mendorong dan mengganggu, kata beliau. Perjuangan saya belum lagi tamat. Saya tidak kalah, cuma belum menang, kata beliau. Undi saya 115 daripada 268, yang masih menang 133, 268. Ini sudah dibawa ke Jawatan Kuasa Pemilihan UMNO, katanya dalam satu hantaran di Facebook hari ini. Anak Presiden UMNO itu turut memuat naik tangkap layar dipercayai perbualan berkenan di aplikasi WhatsApp. Antara lain, ia mengandungi ayat berbentuk arahan, meminta supaya perwakilan wanita UMNO di bahagian itu menyokong penyandang Ketua Wanita UMNO Bagan Datuk Zarot Zatin Isa. Menurut tangkap layar daripada WhatsApp yang diberikan oleh anak Zahid ini, antaranya ialah teruskan undi Zatin sebab tidak ada apa-apa arahan dari Datuk Sri untuk tukar ketua wanita bahagian. Kami baru terima arahan dari pentadbiran bahagian memaklumkan untuk terus kekalkan ketua wanita sedia ada, kata WhatsApp tersebut. Kalau benar Datuk Sri inginkan pentadbiran yang baharu, sudah pasti Datuk Sri akan maklum pada pentadbiran bahagian. Kalau betul Datuk Sri nak tukar ketua wanita baharu, dah tentu Datuk Sri sendiri boleh WhatsApp kat Zatin supaya Zatin bagi laluan, tak perlu Datuk Sri sampaikan pada orang lain, kata WhatsApp ini. Yang uruskan tentang UMNO di bahagian Bagan Datuk ini adalah pentadbiran UMNO bahagian. Kalau ada apa-apa arahan, sudah pasti Datuk Sri akan turunkan arahan kepada pentadbiran bahagian terlebih dahulu, kata WhatsApp ini lagi. Bila pentadbiran bahagian minta wanita terus dengan ketua yang sedia ada, sudah pastilah tiada arahan lain untuk kita laksanakan. Mohon semua ketua wanita teruskan perjuangan sedia ada. Lain macam cara raih undinya seumpama tak ada wakil dari pihak lawan pun, kata mesej ini lagi. Saudara-saudara sekalian, itu adalah tindakan yang dianggap melanggar etika pemilihan UMNO yang dinyatakan oleh Nurul Hidayah. Sementara itu, saingan sengit bagi merebut jawatan Naib Ketua Pemuda UMNO akan ditentukan oleh undi 8 bahagian. Pengerusi Jawatan Kuasa Pemilihan UMNO, Sahri Samad, berkata, kelebihan calon yang mendahului bagi jawatan itu hanya dibezakan 5 undi. Tapi yang tinggal 8 bahagian belum disahkan keputusan. Kita tak tahu 8 bahagian ini ke mana sokong calon mana. Jadi kita tak boleh nak sahkan lagi, kata beliau pada sidang media di Ibu Pejabat UMNO. Hari ini Ketua Pemuda UMNO Johor Muhammad Hairi Mad Sah dilaporkan memenangi jawatan Naib Ketua Pemuda UMNO selepas mengatasi pencabarnya Iqmal Hazlan Iqmal Hisham. Sekian dulu, jangan lupa share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.